Berbagai masalah sosial yang berlaku di negara kita, keruntuhan akhlak dan moral di kalangan remaja menjadi topik hangat yang diperkatakan disebabkan golongan ini merupakan pemimpin negara pada masa akan datang. Disebabkan masalah sosial dan moral ini berlaku, ia mendatangkan kesan negatif seperti kes pembuangan bayi dan kes mengandung tanpa nikah semakin tinggi di negara kita. Sebabkan itu, wujudlah rumah atau pusat perlindungan wanita yang memberikan perlindungan sementara bagi mereka yang terlibat dengan gejala sosial, penderaan dan juga mengandung tanpa nikah. Pusat Perlindungan Wanita menyediakan pelbagai perkhidmatan iaitu seperti didikan agama dan juga bimbingan kerohanian untuk kembalikan mereka kepada jalan yang benar. Baiklah, saya akan menjawab persoalan yang bermain di minda anda semua. Yang pertama, pasti anda tertanya-tanya, pengetahuan semua, terdapat lebih 20 buah rumah perlindungan wanita di Malaysia dan ianya tertumpu kepada negeri Selangor dan wilayah persekutuan. Tetapi di setiap negeri di Malaysia terdapat sekurang-kurangnya sebuah pusat atau lebih. Persoalan kedua yang pasti anda tertanya-tanya, 300 wanita terlanjur diselamatkan. Setiap tahun, kes wanita terlanjur adalah kes yang tertinggi dan kebanyakannya adalah golongan remaja dan pelajar khususnya. Jadi, pihak Pusat Perlindungan Wanita menyediakan pusat transit sementara untuk golongan ini. Terdapat dua prosedur kemasukan ke Pusat Perlindungan Wanita. Prosedur yang pertama, mendapat perintah atau arahan dari mahkamah atas kesalahan jenayah yang dilakukan. Prosedur yang kedua adalah secara sukarela bagi meminta perlindungan. Namun yang demikian, permohonan perlulah dibuat secara bersurat iaitu dengan mengisi borang yang disediakan. Setiap permohonan juga akan dinilai dan ditapis melalui satu proses temuduga sebelum diluruskan. Kemudian, keputusan panel temuduga adalah muktamad. Setiap pemohon akan diberi maklum balas sama ada layak atau tidak layak melalui panggilan telefon ataupun surat menyurat. Bagi pemohon yang telah diluluskan, mestilah membuat pendaftaran pada tarikh yang telah ditetapkan dan masa yang ditetapkan. Terdapat pelbagai aktiviti yang dijalankan di tempat perlindungan wanita. Antaranya adalah yang pertama, mengadakan program bimbingan akhlak. Contohnya, melantik beberapa guru untuk mengajar mengenai agama kepada penghuni tempat perlindungan wanita. Yang kedua, mengadakan program bimbingan kaunseling. Contohnya, pusat ini telah mengadakan perkhidmatan kaunseling secara individu, kelompok, keluarga dan melantik kaunselor yang bertauliah untuk membimbing penghuni yang menghadapi masalah. Yang ketiga, menganjurkan program kebudayaan dan sosial. Contohnya, pusat ini telah menawarkan program seperti latihan jahitan, masakan, kraft tangan selain menganjurkan sukan kepada mereka. Kesan Rumah Perlindungan Wanita. Pengalaman yang dilalui oleh remaja di Rumah Perlindungan Wanita amat memberikan kesan yang mendalam dalam hidup mereka. Mereka mula mengenal agama sejak tinggal di rumah perlindungan dan mula mengubah gaya hidup mereka daripada kurang baik kepada yang lebih baik. Sebelum berada di rumah perlindungan, mereka merasakan kawan adalah segala-galanya. Jika dahulu setiap kali bersedih, mereka akan mencari kawan. Namun kini, mereka mula menyedari bahawa Allah adalah tempat mengadu. Setiap masalah akan diadukan kepada Allah. Mereka mula mengalihkan perhatian daripada pandangan manusia kepada pandangan Allah. Bagi remaja di rumah perlindungan, mereka meluahkan bahawa mereka telah menemui makna hidup yang baharu setelah berada di rumah perlindungan wanita. Kehidupan mereka sebelum ini yang tiada batasan dan tanpa arah tujuan, mereka hanya inginkan kebebasan dan keseronokan. Setelah berada di situ, baru mereka tersedar bahawa hidup perlu ada tujuan.
Mereka diciptakan untuk menjadi khalifah dan beribadah kepada Allah. Mereka mula tersedar bahawa mereka mempunyai keluarga yang sentiasa memberikan sokongan ketika mereka susah. Kawan-kawan yang mereka miliki sebelum ini hanya inginkan keseronokan dan hiburan. Mereka tidak dapat mencapai ketenangan dengan kehidupan sebegitu. Kesimpulannya, rumah perlindungan banyak memberi kesan yang positif kepada penghuninya dan mampu mengubah nasib mereka. Ia memberikan harapan dan sinar yang baharu dalam hidup mereka. Dengan harapan, setelah keluar dari rumah perlindungan itu, mereka tidak lagi terlibat dalam gejala sosial. Mereka sudah kenal diri dan kenal pencipta dan mempunyai makna dan matlamat hidup yang jelas. Remaja yang berada di sana mula mengenali Allah di rumah perlindungan, mula mengadu masalah kepada Allah. Di rumah perlindungan, mereka mula diajar untuk sentiasa mengingati Allah supaya hati sentiasa tenang. Di sinilah mereka mula menemui makna hidup yang sebenar. Sekian, terima kasih.